Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما يا عليم. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Tuan Imam, muslimin dan muslimat sekalian, alhamdulillah sekali lagi kita bertemu di rumah Allah di dalam satu majlis bagi merebut pesaka yang telah ditinggalkan oleh junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana biasa, kita akan membaca kitab Umdatul Ahkam karangan Imam Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, yang menghimpunkan hadis-hadis hukum daripada Sahih Bukhari dan Muslim rahimahumallahu ta'ala. Malam ni kita masuk tajuk orang berihram mandi. Mana adakah dibolehkan mereka mandi dalam keadaan mereka sedang berihram. An Abdullah bin Hunain anna Abdullah bin Abbas wal Miswar bin Makhramah radhiyallahu anhum ikhtalafa bil abwa. Faqala Ibn Abbas yaghsilu al-muhrim ra'sahu wa qala al-Miswar la yaghsilu ra'sahu. Qala fa arsalani Ibn Abbas ila Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu fawajadtuhu yaghtasilu bainal qarnayn wa huwa yustaru bi thawbin. فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه الماء أصبب، فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يغتسل. وفي رواية فقال المسور لابن عباس رضي الله عنهما لا أماريك أبدا. Daripada Abdullah bin Hunain bahawa Abdullah bin Abbas dan Miswar bin Makhramah berselisih, iaitu berbeza pandangan. Bukan selisih sini bertemu, selisih, kita selisih kereta, bukan itu maksudnya. Berselisih di sini bertemu, berbeza pandangan. Maksud di sini berbeza pandangan ketika di Abwa. Abwa ni nama tempat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan bahawa orang yang berihram boleh membasuh kepalanya. Dia terjemah situ perlu, rasanya kurang tepat terjemah perlu. Orang yang berihram boleh membasuh kepalanya. Miswar mengatakan tidak boleh membasuh kepala. Kata Abdullah bin Hunain, lantas Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengutusku untuk menemui Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu, dan kulihat dia sedang mandi di antara dua pancang kayu yang ditancap di sebuah telaga dan tertutup dengan kain. Aku ucapkan salam kepadanya dan dia bertanya, siapa itu? Saya Abdullah bin Hunain. Ibnu Abbas mengutusku untuk menjumpaimu. Dia bertanya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi ketika ihram.
Abu Ayyub lalu meletakkan tangannya di atas kain dan melepaskannya dari kepalanya hingga kepalanya kelihatan. Kemudian dia berkata kepada seorang agar mengalirkan air dengan berkata, alirkan. Mana minta orang tolong jiruskan air. Maka orang itu pun menjiruskan, mengalirkan, iaitu menjiruskan air di atas kepalanya. Kemudian dia menggerak-gerakkan kepalanya dengan kedua-dua tangannya. Lalu dia putarkan hadapan dan ke belakang. Lantas berkata, beginilah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi. Dalam riwayat yang lain, Miswar berkata kepada Ibnu Abbas, saya tidak akan berdebat denganmu lagi, mana tak akan petikai lagi kenyataan Ibnu Abbas selepas daripada itu. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, para sahabat radhiyallahu anhum, mereka mengetahui larangan-larangan ketika ihram. Di antara larangan ketika ihram, larangan daripada mencabut ataupun menggugurkan rambut. Jadi kebimbangan mereka bimbang daripada menggugurkan rambut ataupun mencabut rambut, sehingga ada di antara mereka yang berpendapat bahawa ketika ihram tak boleh mandi. Sebagaimana yang kita baca tadi, Miswar bin Makhramah radhiyallahu anhu, dia berbeza pendapat pada peringkat awalnya dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kerana atas dasar tadilah. Ibnu Abbas kata tak salah, boleh mandi. Yang tak boleh cabut rambut ataupun mencukur rambut, menggugurkan rambut. Tapi mandi, sekadar mandi tak jadi masalah. Tapi Miswar pula kata tak boleh, kerana kalau mandi kemungkinan menyebabkan rambut gugur. Dua pandangan di kalangan sahabat radhiyallahu anhum. Tuan-tuan sahabat ini, bila mereka berbeza pendapat, mereka berusaha mencari kebenaran. Cara macam mana mereka mencari kebenaran? Kalaulah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih ada, mereka pergi rujuk kepada Rasulullah. Tetapi selepas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mencari sahabat-sahabat yang lain yang lebih mengetahui permasalahan tersebut. Isu Rasulullah mandi ketika ihram. Jadi ada perbezaan pendapat Ibnu Abbas dengan Miswar bin Makhramah. Ibnu Abbas akhirnya dia tahu. Ibnu Abbas dia mengetahui bahawa ada seorang lagi sahabat yang lain, iaitu Abu Ayyub Al-Ansari. Dia melihat sendiri Rasulullah mandi. Jadi daripada maklumat tersebut, dia mengatakan boleh mandi. Dan bila dia berbeza pendapat dengan Miswar, dia minta tolong seorang sahabat, seorang yang lain, iaitu Abdullah bin Hunain, minta tolong. Kamu pergi tolong tanyalah. Kok aku sebelum ni salah faham ke? Kok aku sebelum pada ni tersilap dengar ke? Cuba kamu tanya sendiri. Pergi jumpa dengan Abu Ayyub Al-Ansari. Tanya dia, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi ketika berihram. Lalu ditanya. Dijumpa ketika tu Abu Ayyub tengah mandi, dalam keadaan menutup tubuh dia dengan pakaian, dan bila ditanya, dia tunjuk bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi. Bukan hanya dengan meminta orang lain jirus, tetapi dia juga menggosok-gosokkan kepala dia dengan tangan. Maknanya gosok yang kebiasaannya tidak menggugurkan rambut, gosok-gosok biasa nak meratakan air, itu tidak jadi suatu kesalahan ketika ihram. Dan tuan-tuan, di antara pengajaran kemudian selepas daripada itu, bila dah dijelaskan bahawa Rasulullah mandi
Tidak ada suatu kesalahan mandi ketika ihram. Bahkan Rasulullah sendiri mandi. Dinyatakan sendiri oleh Abu Ayyub, ditunjukkan contoh oleh Abu Ayyub. Lalu Abdullah bin Hunain balik cerita semula. Dia cerita semula memang Abu Ayyub cerita Rasulullah mandi. Bahkan dia tunjuk cara Rasulullah mandi ketika ihram. Jadi bila dah tahu kebenaran apa sikap Miswar bin Makhramah, dia menerima terus kebenaran. Dia tolak pendapat dia tadi. Pandangan dia yang peringkat awal yang dia berbeza pandangan dengan Ibnu Abbas, tetapi bila jelas kebenaran, dia tolak kebenaran. Bahkan dia mengakui, selepas daripada tu aku tak akan pertikaikan lagi apa yang dikeluarkan, kenyataan yang dikeluarkan oleh Ibnu Abbas. Dia mengakui kehebatan keilmuan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Tuan-tuan, dalam hadis ini banyak pengajaran-pengajaran yang kita dapat. Antaranya sebagaimana yang saya sebut tadi, bagaimana sahabat sentiasa nak mencari kebenaran. Dan juga pengajaran hadis ini dalam perkara-perkara yang masih kesamaran hukumnya tidak jadi masalah para alim ulama nak berbincang, berbeza pendapat yang tak jelas hukum. Bahkan ada masalah-masalah yang memang sampai kesudah menjadi khilaf di kalangan ulama. Sampai kesudah tidak ada suatu keputusan, suatu hukum yang qat'i. Ulama mazhab Hanafi kata begini, Syafi'i kata begini. Sampai kesudah. Tidak kerana dalil dia tidak begitu jelas. Dalil dia boleh diandaikan yang pertama, pendapat yang pertama betul, dan dalam masa yang sama boleh juga diandaikan pendapat yang kedua betul. Ada perkara yang khilaf sampai kesudah khilaf. Tetapi bila ada penjelasan yang merungkai kekhilafan, mereka terus tinggalkan pandangan, tetapi mereka menerima kebenaran. Inilah sikap para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tapi kita habis rim pertahan ke masalah kita. Dah sebut Quran, sebut hadis, tak. Hak ni lah kau belajar daripada tok guru kau. Hak ni lah kau ambil daripada orang tua kau. Hak ni lah orang kampung kau sejak zaman berzaman buat. Contoh yang paling mudah kita tengok dalam YouTube, ada orang sembahyang tarawih tanpa tamak ninah. Baca pun entah benda-benda, tak bunyi Fatihah. Laju tu. Tuan-tuan kalau umur 50-an sakit pinggang ikut. Tapi bila disoal, kita mempertahankan amalan turun-temurun sejak beberapa generasi yang lalu. Hak yang jenis gini, baca Quran, baca hadis pun tentang tamak ninah, dia tak pakai dah, dia pakai buah turun-temurun dia. Ini di antara sikap yang tidak sepatutnya. Sepatutnya bila dah ada kebenaran, dah jelas yang mana yang benar, walaupun amalan tersebut dilakukan secara turun-temurun, kena tinggal. Anggaplah orang dulu dia tersilap, anggaplah orang dulu dia tidak sampai kepada mereka maklumat. Istighfarlah untuk mereka. Tapi kerana mempertahankan amalan turun-temurun, sanggup melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, sanggup melanggar apa yang jelas disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis ini juga menunjukkan kepada kita tidak jadi makruh orang lain membantu urusan taharah kita, sama ada wudu ataupun mandi. Bantu macam mana yang tidak makruh? Para ulama menyatakan bantu tolong hulurkan air. Tolong menyediakan air, itu tak makruh. Tapi kalau dia bantu tolong meratakan air di anggota wudu, meratakan air di anggota mandi, maka yang tu makruh. Kenapa? Kerana ada unsur
Takabur. Dia duduk relax je, menyandar je. Okey. Suruh khodam pembantu dia, basuh muka aku. Tadah besin basuh muka. Kemudian dia letak tangan atas meja. Tempat menyandar tangan. Orang basuh tangan katakan. Tangan kiri pula. Itu makruh. Kenapa? Kerana ada unsur sombong. Tapi kalau setakat tolong jirus. Okey. Dia tak ada air pakai botol. Minta tolong sahabat, tolong jirus, tolong tuangkan air ke tangan untuk dia berwudu. Itu tidak makruh. Sebagaimana Nabi SAW pernah minta tolong sahabat, tolong jirus air ke tubuh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang seterusnya memfasahkan niat haji untuk umrah. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala ahalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu bil hajj wa laysa ma'a ahadin minhum hadiyun ghayra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Talha wa qadima Ali radhiyallahu anhu min al-Yaman فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي ditulis fa'amari tak betul tu fa'amara فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي فقالوا ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت فلما طهرت وطافت بالبيت قالت يا رسول الله تنطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat bertalbiyah untuk haji. Maksudnya niat untuk mengerjakan haji serta melaungkan talbiyah, iaitu talbiyah lafaz labbaik Allahumma labbaik. Orang nak niat haji, niat umrah, sunat dia bertalbiyah selepas dia berniat. Dan tidak seorang pun di antara mereka membawa binatang sembelihan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Talhah. Dalam riwayat yang lain, selain daripada Nabi dan Talhah, ada lagi Abu Bakar dan Umar dan beberapa orang sahabat yang berada yang membawa binatang sembelihan. Kemudian Ali datang dari Yaman dan berkata, saya telah bertalbiyah, iaitu berniat sebagaimana talbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW menyuruh para sahabatnya agar mereka menjadikannya sebagai umrah. Maknanya niat untuk mengerjakan haji, tapi Nabi suruh tukar niat. Tukar niat jadi umrah. Mereka pun tawaf, memendekkan rambut dan mencukur. Ada sebahagian gunting, sebahagian cukur. Kecuali mereka yang membawa haiwan sembelihan. Mereka berkata, kita berangkat ke Mina, namun kemaluan salah seorang antara kami menitis, iaitu baru saja melakukan jima'. Kenapa? Kerana bila dah tahallul, dah cukur rambut, maknanya dia buat haji tamattu', buat umrah dulu. Selesai umrah, maknanya boleh bersama dengan isteri. Baru lagi bersama isteri, bergerak ke Mina dah. Bergerak untuk berangkat ke Mina untuk mengerjakan haji pula. Berita itu sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga baginda berkata,
Kalau aku boleh mengulangi apa yang telah kita lakukan, nescaya aku tidak membawa haiwan sembelihan. Kalau aku tidak membawa binatang korban, nescaya aku telah bertahallul. Nabi kata aku ni, kalau boleh nak pusing balik, aku tinggal ke binatang ni. Untuk aku buat umrah bersama dengan kamu. Aku tidak terus niat haji, tapi nak buat macam mana? Aku dah bawa dah binatang sembelihan ni. Jadi aku perlu teruskan haji aku. Aisyah kemudian haid. Mana dah niat haji, selepas niat maknanya Aisyah turun darah. Tetapi dia telah menunaikan keseluruhan ibadah haji. Dia hanya belum tawaf di Baitullah. Ini menunjukkan bahawa wanita yang haid boleh melaksanakan segala amalan haji kecuali tawaf. Kecuali tawaf. Kerana tawaf disyaratkan dalam keadaan bersuci. Hak lain tak apa. Tengah haid pergi melontar jamrah, tak jadi masalah. Tak jadi masalah. Bermalam di Mina tengah haid, tak jadi masalah. Tapi yang tak boleh tawaf. Dia berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya belum tawaf di Baitullah. Ketika dia suci dan telah tawaf di Baitullah, iaitu tawaf, lepas tawaf sa'i lah. Dia berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang ramai bertolak untuk haji dan umrah, dan aku bertolak hanya untuk haji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas memerintahkan Abdurrahman bin Abu Bakar agar berangkat bersama Aisyah hingga ke Tan'im, dan Aisyah melakukan umrah selepas haji. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, hadis ini ada beberapa pengajaran. Yang pertama, bagaimana Nabi SAW mengarahkan para sahabat dia menukar niat. Niat daripada mengerjakan haji tukar jadi umrah. Tetapi niat yang seumpama ini mengikut mazhab kita, mazhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dia hanya khusus kepada Nabi dan para sahabat ketika itu sahaja. Kerana ada diriwayatkan oleh ulama-ulama hadis yang muktabar, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa'i dan Abu Daud, Tirmizi dan Nasa'i, menceritakan bahawa baginda menyatakan bal lana khassah. Maknanya hukum mengubah niat tengah-tengah buat ibadat haji ini, tukar daripada niat haji kepada umrah, untuk kami sahaja. Untuk Nabi dan para sahabatnya sahaja. Maknanya selepas daripada zaman itu tak boleh niat haji, teruskan niat haji. Niat umrah. Tak boleh kita nak tukar di pertengahan jalan. Itu antara pengajarannya. Dan kalau kita lihat di sini, di antara pengajaran hadis ini, bagaimana wanita yang dalam keadaan haid dia boleh melaksanakan ibadah haji kecuali tawaf. Hak lain tidak diletakkan syarat suci daripada hadas besar. Tengah hadas besar pun boleh melaksanakan ibadah yang lain. Nak wukuf dalam keadaan haid tak jadi masalah. Nak tawaf je tak boleh. Cuma tuan-tuan, tawaf haji ni tempoh masa dia agak lama. Jadi peluang untuk dia melaksanakan haji juga agak terbuka. Bukannya balik tu, bukannya selepas melontar jamrah tu wajib tawaf selalu. Boleh ditangguhkan. Cuma jadi timbul isu sikit kalau jemaah haji yang macam mana? Yang kena balik awal. Penerbangan dia awal, penerbangan pulang dia awal. Dia dalam keadaan haid. Yang tu ada masalah sikit. Mungkin dia kena taklid pandangan-pandangan yang membolehkan juga dia selesaikan haji selesaikan tawaf dalam keadaan haid. Dia ada penyelesaian dia pula. Dia tidak tidak mati begitu saja. Ada penyelesaian dia.
Tapi dalam hukum asalnya, wanita-wanita dalam keadaan haid tidak dibenarkan mengerjakan tawaf. Kerana tawaf ini ibarat macam solat. Syarat dia suci daripada hadas besar dan kecil, syarat daripada wajib menutup aurat, syarat daripada tidak suci daripada najis, semua ada. Semua diperlukan ketika melaksanakan umrah, ketika melaksanakan tawaf. Cuma kadang-kadang kita lihat ketika tawaf tu ramai juga wanita hak berjambul. Kadang-kadang orang kata wanita hak berjambul ni mungkin ada mazhab kot. Memang mazhab jahil. Bukan Syafi'i, bukan Hanafi, bukan Maliki, bukan apa, tapi mazhab orang jahil, wanita hak yang berjambul. Berjambul di tawaf. Itu tak betul. Sama ada tawaf wajib ataupun tawaf sunat, tidak boleh sama sekali dalam keadaan membuka aurat. Cuma bab kaki, tu ada khilaf. Sebab itulah kita tengok ulama jemaah umrah, jemaah haji daripada Pakistan, daripada India, dia tak pakai stoking, muslimat dia. Kerana mazhab dia kaki tidak termasuk daripada aurat yang wajib ditutup. Dibenarkan juga tapak kaki. Sebab tu itu isu yang memang ada khilaf. Tapi macam saya sering sebutlah, amalan-amalan orang di Mekah ni bukan semuanya melambangkan khilaf di kalangan ulama. Memang ada khilaf, ada amalan yang berbeza dengan kita, memang khilaf ulama. Tetapi ada amalan yang dilakukan oleh orang-orang jahil di Mekah. Sebab orang di Mekah macam mana? Macam kita pula ke? Buat umrah ke buat haji bukan tok guru. Di kalangan ramai-ramai tu hak yang tok gurunya berapa peratus sangat, 1% pun mungkin tak ada. Hak ramainya orang jahil macam kita. Bila ramai orang jahil, hak yang langgar ikut dan sekali tu adalah suatu kesilapan individu. Bukannya melambangkan ada mazhab. Kadang-kadang setengah orang dia dah set dalam minda dia benda-benda yang dilakukan di Mekah tu yang berbeza dengan kita, tu ada mazhab lain. Tak, tidak semestinya ada mazhab yang lain. Tapi sebahagiannya memang ada mazhab, tetapi sebahagian yang lain pula disebabkan kejahilan individu sahaja. Kemudian kita lihat bagaimana Sayyidatina Aisyah dia melaksanakan umrah selepas daripada haji. Maknanya ini haji ifrad. Orang lain buat umrah dulu baru haji. Jadi Nabi nak balik dah. Jadi Sayyidatina Aisyah kata kalau begitu orang lain dah selesai belaka, aku balik, aku baru selesai haji, umrah tak buat lagi. Jadi Nabi suruh adik dia Abdul Rahman untuk bawa abang ke adik sudah perasan. Mana adik-beradik dia. Bawa dia ke Tan'im untuk berniat umrah. Kemudian beliau balik semula ke Mekah untuk melaksanakan umrah. Sebab itulah di Tan'im ada satu masjid dinamakan Masjid Sayyidatina Aisyah. Kenapa dinamakan Masjid Sayyidatina Aisyah? Kerana di situlah Nabi suruh Aisyah pergi dengan Abdul Rahman, pergi ke situ ambil niat di situ. Berniat di Tan'im, kemudian barulah masuk ke Mekah semula. Dan Tan'im merupakan tempat tanah halal yang paling dekat untuk seseorang ambil niat. Hak lain jauh, Hudaibiyah jauh sikit. Yang paling jauh Zulhulaifah, Bir Ali, dah dekat dengan Madinah dah. Waktu yang paling jauh. Tapi yang paling dekat adalah Tan'im. Sebab itulah orang yang nak mengerjakan umrah berulang-ulang kali, dia pergi ke Tan'im. Dah buat sekali, pergi pula ke Tan'im. Buat pula. Kemudian pergi pula ke Tan'im, buat pula pada hari berikutnya. Ataupun kalau dia larat buat umrah 2 kali sehari pun tidak
tidak jadi masalah. Itu mengikut kemampuan masing-masing. An Jabir radhiyallahu anhu qala qadimna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu naqul labbaik bil hajj fa amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faj'alnaha umrah. Daripada Jabir radhiyallahu anhuma katanya kami tiba bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan labbaika bil hajj, iaitu kami berniat untuk haji. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami agar kami melakukan umrah. Di sini samalah maksud dengan hadis tadi, cuma hadis ni lebih ringkas sedikit. Tapi walaupun ringkas, ada faedah yang tidak disebut di dalam hadis yang panjang tadi. Apa faedah dia? Nabi dan para sahabat berlafaz ketika niat haji. Apa dia? Labbaika bil hajj. Daripada sini, setengah ulama menyatakan bahawa disunatkan kita berlafaz pada ibadat-ibadat yang lain juga, membantu niat di dalam hati. Sebab itulah timbul isu usalli fardal maghribi, timbul isu nawaitu raf'al hadathi. Kita berniat dalam, kita menyebut niat ketika ibadat. Daripada mana? Dikiaskan dengan lafaz, dengan menyebut niat ketika mengerjakan haji yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu sabihata rabi'atin fa amarahum an yaj'aluha umrah faqalu ya Rasulullah ayyul hil qala al-hillu kulluh. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tiba ketika pagi hari keempat Zulhijjah. Mana tiba di Mekah dari Madinah. Nabi perintahkan mereka agar mereka menunaikan umrah. Tunai umrah, masuk, tawaf, sa'i, cukur rambut, selesai. Bila selesai begitu, mereka berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahallul yang mana? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kesemua tahallul. Jadi sahabat bila masuk Mekah untuk nak buat haji, tiba-tiba Nabi suruh buat umrah. Buat umrah ni lepas tahallul selesai semua sekali. Jadi sahabat keliru. Keliru macam mana? Adakah boleh kita bersama dengan isteri? Maknanya halal segala-galanya. Ataupun masih ada pantang larang. Sebab dalam ibadah haji ada tahallul awal, ada tahallul sani. Tahallul awal tu tak boleh lagi bersama dengan pasangan. Tetapi tahallul sani barulah boleh segala-galanya. Jadi tahallul daripada umrah ni adakah boleh? Dibolehkan seseorang melakukan semua apa yang diharamkan ketika ihram, termasuk bersama dengan isteri? Nabi menjawab, al-hillu kulluh. Semua tahallul. Maknanya boleh belaka dah. Kamu dah bebas daripada ihram secara sepenuhnya. Bila bebas daripada ihram secara sepenuhnya, kamu boleh lakukan apa yang dilarang ketika ihram, termasuk bersama dengan isteri dan pasangan. An Urwah bin Zubair qala su'ila Usamah bin Zaid wa ana jalisun kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasiru hina dafa. Qala kana yasiru al-anaq fa idza wajada fajwatan nassa. Daripada Urwah bin Az-Zubair, katanya Usamah bin Zaid ditanya, dan ketika itu aku sedang duduk, bagaimana cara berjalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meninggalkan Arafah? Dia menjawab, baginda berjalan dengan sederhana. Namun jika baginda temui tanah yang lapang,
baginda berjalan dengan cepat. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, hadis ini diriwayatkan oleh Urwah bin Az-Zubair. Siapa Urwah bin Az-Zubair ini? Dia merupakan anak saudara kepada Aisyah. Urwah bin Az-Zubair. Az-Zubair kahwin dengan Asma, kakak kepada Aisyah. Jadi Urwah ni anak saudara kepada Aisyah, cucu kepada Abu Bakar. Dia menceritakan bahawa Usamah bin Zaid pernah ditanya. Usamah bin Zaid ni siapa? Usamah bin Zaid ni anak angkat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya bagaimana cara Rasulullah berjalan ketika meninggalkan Arafah. Dari Arafah nak pergi ke Mina tu macam mana? Dia kata kalau keadaan sesak, Nabi jalan biasa je. Tapi bila ada peluang berjalan dengan cepat, jalan clear, orang tak bersesak sangat, tidak mengganggu perjalanan orang, Nabi berjalan dengan cepat, melajukan langkah baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini cara Nabi buat ibadat. Sebab itulah tuan-tuan, ada ibadat yang menuntut kita supaya kita dalam keadaan cergas. Ada ibadat yang menuntut kita supaya kita tunduk, kita khusyuk. Macam sembahyang. Sembahyang, pandangan kita supaya sentiasa ke bawah. Tunduk je. Itu ibadat sembahyang. Tapi ibadat haji ada ketikanya kita kena berjalan dengan cepat. Bahkan ketika tawaf yang mula-mula disunatkan 3 pusingan yang pertama dengan berlari-lari anak. Nak tunjuk bahawa kita ni cergas. Bukan kata tak apalah, buat tunduk je warak. Bukannya semua ibadat begitu. Ada yang perlu kita menunjukkan kecergasan kita. Dan itu semua adalah ketaatan dan pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berlari-lari anak, itulah pengabdian diri kita kepada Allah Ta'ala. Berjalan laju bila ada ruang, ketika bergerak daripada Arafah, itu adalah suatu ibadah untuk mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan makna kita ni tunduk semua. Sebab tu kita ni kadang-kadang tunduk pada waktu yang tidak sesuai kita tunduk. Waktu khatib khutbah pun kita tunduk. Waktu jadi mudah tidur. Tuan-tuan, waktu khatib khutbah, bukan mata kita tengok tempat sujud. Mata kita tengok khatib. Biarlah muka tak menghadap kiblat, memang itu yang sepatutnya. Duduk bucu sana, khatib sini, memang muka tak menghadap kiblat. Muka menghadap kiblat waktu sembahyang. Waktu khatib membaca berkhutbah, disunatkan semua mengambil perhatian dengan bukan setakat mendengar, tetapi mata juga melihat kepada khatib. Itu yang sepatutnya. Dan kalau diamalkan amalan tersebut, rasanya kita berjaya mengurangkan qadar jemaah yang tidur di dalam khutbah. Tak? Kita pakat tengok belakang khatib. Barulah khatib semangat sikit. Ni khatib alhamdulillahi rabbil alamin. Tengok tunduk. Jeling ke bawah. Tok Bilal pun tunduk juga. Itu jadi lagilah hilang semangat tok khatib. Jadi itulah beberapa hadis berkaitan dengan haji dan ihram. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, kalau musim Covid, kita diarahkan oleh pihak berwajib mengingatkan tentang isu-isu tentang langkah-langkah penjagaan Covid. Bahkan setiap kuliah diwajibkan supaya ustaz-ustaz cerita sikit tentang Covid ini. Begitulah tuan-tuan. Doktor menangani masalah yang berlaku. Penyakit yang berlaku. Dan kita berada di ambang pilihan raya. Tuan-tuan, khutbah pun dah sebut. Kena pilih
Khutbah sebut wajib kita memilih pemimpin, wajib kita mengundi. Khutbah sebut begitu. Kecuali ada setengah-setengah masjid tu dia tak sempat download khutbah yang baru, dia baca hak lama, cerita tentang kewafatan baginda. Tapi hari ni memang suruh kita wajib mengundi. Maknanya kalau ada anak cucu menantu tu kena pesan belaka, keluar belaka mengundi. Dan disebut mengundi pemimpin yang boleh diharapkan untuk melaksanakan perintah agama. Pemimpin yang diharapkan boleh melaksanakan perintah agama. Kemudian disebut lagi tidak rasuah, tidak tu. Dan dalam isu ini saya nak sambung satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lain-lainnya. Nabi sebut 3 golongan. Nak gambarkan bahawa isu memilih pemimpin ni jangan kita buat main-main. Jangan kita ambil kira kain plakat, jangan kita ambil kira manifesto saja. Banyak orang tertipu dengan manifesto, tertipu dengan kain plakat, tertipu dengan duit sumbangan, tertipu dengan ziarah tak ziarahnya. Saya pun tuan-tuan jadi mudir 4 tahun sekali dapat 1,000 untuk mak tafsir dalam tempoh 4 tahun. Tahun depan rasa tak dapat, tapi 4 tahun dekat pilihan raya esok ada pula kali panggil. Nabi sebut salah satu 3 golongan la yukallimuhumullah, Allah Ta'ala tak bercakap dengan mereka, wala yanzuru ilaihim, tak nak tengok mereka. Maknanya Allah Ta'ala tak layan sungguh. Wala yuzakkihim, Allah Ta'ala tidak membersihkan mereka daripada dosa. Walahum azabun alim, bahkan mereka akan beroleh azab yang pedih. Antara 3 golongan ni saya nak sebut yang fokus kita. Wa rajulun baya'a imaman la yubayi'uhu illa lid-dunya, seorang yang melantik seorang pemimpin yang dia tidak buat pelantikan melainkan kerana kepentingan dunia. Sebab apa dia nyokong, sebab apa dia mengundi? Sebab ada projek, sebab ada janji nak bagi itu, nak bagi tanah, dapat borang itu, dapat borang ini. Kalau itu menjadi ukuran, ini suatu pilihan yang menyebabkan Allah murka. Sebab tu khutbah kita sebut pilih yang boleh menegakkan agama. Letak agama dulu. Kumpulan mana yang kita yakin, kumpulan mana yang kita lihat serius dalam isu-isu agama. Isu rasuah, isu judi, isu apa. Isu agama. Tak payahlah kita bincang nama parti politik. Isu agama. Parti mana, kumpulan mana yang cakna lebih tentang isu agama. Kumpulan mana yang biasa mari ke masjid seumpama, ataupun mari ke masjid 4 tahun sekali. Tuan-tuan, itu di antara contoh. Saya baru ni saya jumpa seorang hamba Allah sibuk nak beli kopiah. Beli kopiah, beli jubah. Sebelum pada tu tak pernah pakai kopiah, tak pernah pakai jubah. Inilah musim nak pakai kopiah, pakai jubah. Kenapa? Kerana nak jumpa dengan tuan-tuan di masjid ni. Tengok pakai jubah, siap-silap. Lepas semayang asar, dia semayang sunat. Dia memang ada berlaku sungguh tuan-tuan. Berlaku sungguh. Bukan tahun ni lah. Tahun-tahun yang lepas tu. Calon dia pergi ke masjid nak tunjuk dia warok sangat. Lepas semayang asar, orang salam-salam, dia salam-salam, habis salam, orang lain keluar masjid, dia semayang sunat. Nak tunjuk waroknya tuan-tuan. Tu kita kena ambil kira. Kerana Nabi sebut jangan kerana kepentingan dunia. Letak agama mengatasi segala-galanya. Dalam memilih pemimpin, letak agama. Ini yang ditegaskan di dalam khutbah kita tuan-tuan. Jadi saya berapa kali pilihan raya
saya tak jumpa penegasan sehingga sampai dalam khutbah seumpama ini menunjukkan bahawa Jabatan Mufti kita melihat isu yang seumpama ni isu yang sangat serius. Sampai disebut dalam khutbah, dan khutbah bulan 9 dulu pun, khutbah kedua pun dah ada sebut, dan khutbah sebelum ni pun tentang basmi rasuah. Jadi faham-fahamlah, bila basmi rasuah, pemimpin yang terlibat dengan rasuah tu janganlah angkat lagi kalau nak basmi. Tapi nak basmi rasuah, tiba-tiba angkat lagi pemimpin yang terlibat dengan rasuah tu. Bercanggah dengan apa yang disarankan oleh agama. Jadi itu tuan-tuan sebagai peringatan untuk kita. Kalau doktor memperingatkan penyakit-penyakit, cara-cara langkah-langkah dalam menangani penyakit, jadi ustaz-ustaz dia kena baca hadis-hadis dan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran tentang langkah-langkah nak memilih pemimpin zaman pemilihan pemimpin ni. Kalau ustaz-ustaz tak sebut dalam isu ini, mufti-mufti tak bagi garis panduan asas dalam isu ni, sangat-sangat tak mensabarlah, malu ke doktor je. Doktor tahu tugasan dia, tapi ustaz-ustaz tak tahu tugasan ketika mengikut ketika dan suasana. Muslimin dan muslimat sekalian, kita berhenti setakat itu dulu, dan kita doakan Allah Ta'ala kurniakan kepada negeri dan negara kita pemimpin yang lebih baik daripada apa yang kita ada. Kita doakanlah sepanjang masa, moga Allah Ta'ala bagikan pemimpin yang baik. Dan doa ini saya rasa doa yang kita semua boleh sepakat, tak kira apa parti sekalipun. Kita minta pemimpin yang baik, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pengalaman saya tuan-tuan, saya pernah ajak orang semayang ajak, kita minta supaya pilihan raya berjalan dalam keadaan aman. Permintaan yang kedua, minta supaya pemimpin kita dipilih daripada kalangan orang yang baik, yang bertakwa. Tapi tuan-tuan, ramai hak lari, tak nak semayang hajat. Tanpa menyebut mana-mana parti, kita sebut secara umum gitu pun orang tak suka tuan-tuan. Sebab dia dah ada satu pemikiran bahawa politik jangan kait dengan agama. Itu satu pemikiran yang bercanggah sama sekali. Jadi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.